Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazani binti Azhar dari jurusan Pentadbiran Perniagaan akan menerangkan dan menyelesaikan beberapa soalan kes study yang diberikan. Okey, soalan yang pertama adalah apakah masalah utama kajian ini? Berdasarkan masalah yang telah dikaji, dari segi masalah peribadi dia tidak pernah memahami pendekatan ayahnya, iaitu human nonsense. Helen tidak pernah meminta cadangan atau nasihat daripada orang lain. Dia juga memutuskan untuk menutup padang softball syarikat yang dibina oleh ayahnya. Dia percaya bahawa semua keuntungan adalah hak miliknya seorang sahaja dan tidak dapat tidak boleh berkongsi dengan pekerja-pekerja yang lain. Seterusnya adalah dari segi masalah dalaman, iaitu Helen mengarahkan penyelia barisan pertamanya untuk memerangi pekerjanya dan membuang semua masa yang tidak berguna ataupun tidak berfungsi. Yang seterusnya, Helen merasakan bahawa pekerjanya tidak melakukan yang terbaik untuk syarikatnya. Laporan prestasi menunjukkan bahawa output hanya sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya, tetapi kadar sekerat telah melambung tinggi. Dan masalah luaran pula adalah Helen ingin menghadapi cabaran persaingan antarabangsa, iaitu daripada syarikat Jepun. Syarikat Jepun yang telah bergerak secara agresif ke pasaran untuk peralatan industri hebat. Pasaran alat ganti yang menguntungkan juga pasti dapat menarik lebih banyak persaingan Jepun. Masalah yang seterusnya adalah setelah Helen mengambil alih perniagaan ayahnya, dia telah melakukan banyak perubahan pada perniagaan yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya mempunyai pendekatan yang sangat berbeza dalam menguruskan perniagaan tersebut. Ayahnya telah memperlakukan pekerjanya seperti keluarganya sendiri. Ayahnya juga membayar pekerjanya dengan baik dan meminta nasihat, mendengar idea, mendengar keluhan daripada pekerja-pekerjanya. Dia memberi banyak peluang untuk perkongsian, pengetahuan, pengembangan diri, inovasi dan pemikiran kreatif melalui pendekatannya itu. Mereka akan memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah syarikat. Pendekatan ini membantu organisasi untuk mewujudkan budaya sihat di kalangan pekerja dan juga dapat mewujudkan kemahiran komunikasi. Manakala Helen pula tidak memperlakukan pekerjanya dengan baik seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Menurut Helen, pekerja harus dilayan seperti pekerja kerana itulah yang dibayar oleh mereka. Banyak tekanan yang diberikan kepada pekerja dengan perubahan yang dibuat oleh Helen, terutama sasaran yang lebih tinggi, perubahan prosedur kerja, cara kerja yang lebih baik, tidak memberi ruang untuk kreativiti. Pemotongan gaji juga akan dibuat jika produktiviti tidak meningkat. Pekerja akan didemotivasi dengan semua pendekatan baru ini. Oleh itu, ini akan menyebabkan pekerja-pekerja tidak bersemangat untuk melakukan kerja dan juga akan menyebabkan ekonomi syarikat akan menurun. Okey, soalan yang seterusnya adalah apakah cabaran yang dihadapi oleh Helen? Okey, cabaran yang pertama adalah mengambil alih syarikat. Setelah kematian ayah Helen, dia berada dalam keadaan baru. Dia menjadi pemilik syarikat itu dan dia harus belajar bagaimana mengurus dengan pekerja dan menetapkan tujuan baru untuk syarikat itu. Okey, cabaran yang seterusnya adalah membuat perubahan dalam syarikat dari lingkungan keluarga ke lingkungan pekerja. Helen dia telah mengubah suasana syarikat dari segi proses, dari segi suasana, daripada sikap, hubungan antara pekerja dengan pengurus. Helen mengubah segala-galanya menjadi seperti yang tidak sama seperti ayahnya. Dia mengubah pekerja menjadi tidak ramah, kurang berinteraksi antara satu sama lain, kurang berinteraksi antara pengurus dengan pekerja. Helen dia telah merubah proses syarikat 360 darjah, tidak sama seperti yang ayah dia buat sebelum ayah dia meninggal. So Helen dia tidak berpengalaman dalam
dia tidak berpengalaman dalam menguruskan perniagaan. So dari situ dia rasa diri dia bos. So apa yang dia buat semua betul dan tidak memerlukan pendapat daripada pekerja-pekerjanya. Cabaran yang seterusnya yang dihadapi oleh Helen ni ialah persaingan dengan syarikat Jepun. Apabila dia mengetahui syarikat Jepun makin ke depan, dia telah menetapkan beberapa matlamat baru. Syarikat Jepun yang bergerak ke pasaran lebih menjadi peluang atau ancaman yang baik. Semuanya bergantung kepada Helen yang akan memimpin syarikatnya, sama ada ingin mengembangkan syarikatnya pun atau tidak. Cabaran yang seterusnya adalah Helen akan berhadapan dengan pelbagai tingkah laku pekerjanya. Kerana apa? Disebabkan prosedur dan proses syarikat yang telah berubah akan menyebabkan pekerja-pekerjanya menjadi kurang hormat dekat dia. Sebabnya dia dah tak sama seperti proses yang ayah dia telah lakukan, di mana yang ayahnya menjadikan pekerja-pekerjanya sebagai keluarga, manakala Helen pula menjadikan pekerja-pekerjanya hanya sebagai pekerja dan tidak lebih daripada itu. Soalan yang seterusnya adalah, sekiranya anda adalah perunding Helen, apakah yang akan dinasihatkan kepada Helen? Sebagai penasihat perunding Helen, saya akan membuatnya menyedari betapa seriusnya keadaan yang lebih membimbangkan daripada apa yang dijangkakan. Kerana dalam organisasi kita perlulah ada kerjasama antara pengurus dengan organisasi. Fungsi organisasi adalah memberi peluang pekerja meluahkan perasaan, membantu pekerja berfikir dengan jelas dan tidak dikuasai oleh emosi, memberi sokongan dan menenangkan pekerja, meningkatkan komunikasi dalam organisasi, memajukan diri, menonjolkan diri dalam sesebuah organisasi, menunjukkan bakat yang kita ada. Kita sebagai seorang pengurus perlu membimbing pekerja-pekerja yang ada. Yang seterusnya, saya akan membuat Helen menyedari kesan daripada kebajikannya yang bertentangan dengan kebajikan pekerjanya. Pengurus perlulah menjalinkan hubungan yang baik antara pekerja. Sebagai majikan, kita perlu menjaga kebajikan pekerja yang sepatutnya tidak dijadikan satu pilihan, kerana ia adalah wajib dan perlu dilaksanakan berteraskan prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini kerana bukan sahaja untuk memenuhi peraturan sedia ada, malah untuk menjalin hubungan baik sesama pekerja. Helen perlu mengambil berat kebajikan pekerja kerana pekerja berhak menyuarakan apa yang diperlukan. Sebagai seorang pekerja haruslah berani tampil melaporkan tindakan majikan yang bertentangan dengan kewajipan mereka kepada pihak berkuasa untuk mencegah sikap negatif dan berterusan dalam organisasi. Budaya negatif jika tidak dibendung dari awal akan menimbulkan pelbagai masalah kepada semua pihak dan seterusnya menyumbang kepada penularan sikap negatif dalam diri masyarakat. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing untuk mencegah permasalahan ini daripada terus berlaku. Pada masa sama, syarikat hendaklah mengambil berat kata-kata, berat akta-akta yang berkaitan untuk menegakkan kebenaran bagi melindungi hak yang perlu dipertahankan. Yang seterusnya, saya juga akan mengesyorkan Helen untuk menggunakan teknik yang sama seperti yang diterapkan oleh ayahnya dan membuat Helen memahami pentingnya menjaga hubungan mesra dengan pekerja dan bagaimana ia dapat membantu syarikat tersebut. Sekiranya Helen menggunakan teknik yang diterapkan oleh ayahnya, maka pekerja-pekerja akan lebih bersemangat untuk melakukan kerja
dan ekonomi syarikat juga dapat meningkat dan dapat mencapai target yang diingini. Seperti mana yang dikehendaki Allen, dia ingin mencapai bersaing dengan syarikat Jepun. Sekiranya dia menggunakan teknik yang diberikan oleh ayahnya, maka semua pekerja-pekerja akan lebih bersemangat dan akan membantu syarikat untuk lebih ke arah ke depan dan lebih maju. Okey, soalan yang terakhir adalah, adakah rancangan Helen dapat memperbaiki keadaan? Okey, rancangan Helen tidak dapat memperbaiki keadaan kerana tingkah laku seperti ini membawa kepada perubahan kecil dalam pengeluaran dan pertumbuhan syarikat. Sekiranya berdasarkan perenggan yang terakhir di dalam kes tadi, sekiranya Helen membuat pemotongan gaji 10% gaji pekerja, ini akan memburukkan lagi keadaan. Pekerja mungkin akan memulakan tunjuk perasaan atau ingin berhenti kerja. Kepuasan pekerja harus menjadi keutamaan mana-mana syarikat atau firma. Seterusnya, ini juga akan menimbulkan perasaan benci di kalangan pekerja terhadap prosedur yang ada ataupun terhadap pengurus yang telah meletakkan atau menetapkan prosedur tersebut. Pekerja juga tidak akan berasa gembira dengan keputusan yang dibuat oleh Helen kerana berharap dengan kerja yang telah dilakukan dapat mendatangkan kebaikan, malah yang dapat adalah sebaliknya. Produktiviti keseluruhan akan menderita dan syarikat tidak dapat bersaing dengan firma Jepun kerana pekerja tidak akan bersemangat dengan berita yang telah diberikan Helen, kerana berita itu akan membuatkan mood pekerja jatuh dan tidak bersemangat untuk membuatkan sesuatu kerja. So dari situ Helen tidak sepatutnya membuat potongan gaji jika dia ingin membuat produktiviti sesuatu syarikat itu meningkat. Helen juga tidak boleh mengubah organisasi syarikat secara radikal seperti yang dilakukannya kerana ia akan menimbulkan banyak rasa tidak puas hati pekerja. Helen juga tidak boleh mengubah segala prosedur yang telah ditetapkan oleh ayahnya secara mendadak. Ini akan menyebabkan semua pekerja-pekerjanya terkejut dengan prosedur yang baru dibuat oleh Helen. Hasil positif syarikat adalah usaha untuk berjaya. Tetapi Helen ni telah menggunakan cara yang salah untuk mencapai sesuatu garis bawah. Dia telah gunakan salah cara. Dia membuat dengan seolah-olah mengugut pekerja itu untuk mendapatkan sesuatu yang dia hendak. Untuk berjaya, seseorang pengurus mestilah tahu bagaimana cara untuk memaksimumkan keuntungan tanpa mengganggu mood pekerja-pekerja tersebut. Sekiranya Helen ingin membuat prosedurnya sendiri, ingin menukarkan prosedur yang telah diterapkan oleh bapaknya, dia tidak boleh menukar secara mendadak. Ini akan menyebabkan pekerja-pekerja lain menjadi tidak semangat. Sekiranya Helen ingin menukarkan prosedur-prosedur itu, Helen perlulah meminta pendapat daripada pekerja-pekerjanya juga. Haruslah berbincang antara satu sama lain. Haruslah juga mendengar pendapat antara satu sama lain, sama ada apa yang prosedur yang ingin dibuat oleh Helen betul atau salah, boleh diterima oleh pekerja atau tidak. Dari segi pengurus haruslah memimpin dan memotivasikan pekerja-pekerjanya, bukan
orang kata apa, bukan dengan cara mengugut pekerja, memotong gaji atau sebagainya. Komunikasi, Helen perlulah menerapkan komunikasi antara pekerja. Dia haruslah mendengar pendapat pekerja, mendengar semua idea-idea daripada pekerja. Komunikasi sangatlah penting antara pengurus dengan pekerja, kerana ia juga akan dapat meningkatkan ekonomi syarikat, dapat meningkatkan sesebuah organisasi ke peringkat yang lebih tinggi. Banyak yang perlu diperbaiki oleh Helen sekiranya dia ingin mencapai matlamat yang dikehendaki, yang dia ingin bersaing dengan syarikat-syarikat Jepun. Dia perlu memperbaiki, dan juga dia perlu menggunakan teknik-teknik yang telah diterapkan oleh ayahnya sebelum tu. Seperti mana dia perlulah menjadikan pekerja-pekerjanya seperti ahli keluarganya, dan juga pemotongan gaji tidak perlulah dibuat untuk pekerja, kerana dia harus memikirkan juga kebajikan pekerja tu. Okey, akhir sekali adalah rancangan Helen bahawa untuk memotong gaji pekerja-pekerjanya tidak akan berjaya. Dan Helen juga dinasihati untuk mengembalikan beberapa dasar yang telah digunakan oleh ayahnya sebelum ni, supaya pekerja-pekerja mereka dapat melakukan kerja dengan baik dan aman. So, itu sahaja daripada saya. Itu sahaja penerangan daripada saya, Nur Syazani binti Azhar. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga sekian, terima kasih.